Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini 11 hari bulan Mac 2009. Bertemu sekali lagi dalam rancangan 360. Saudara, kejadian buli kebelakangan ini barangkali menggusarkan pelbagai pihak. Ibu bapa, guru, malah pelajar sendiri. Buli jika dilihat dulu dijadikan antara pengisian untuk membina perasaan hormat pelajar junior, khususnya di sekolah berasrama, kepada pelajar senior yang lebih lama. Namun, tidak berlaku secara ekstrim. Pelajar junior contohnya disuruh untuk membasuh baju dan membeli makanan serta minuman. Lagu dan irama tidak dapat dipisahkan. Malah, ada antaranya yang dipaksa untuk tekan tubi berulang kali. Apapun, saya sempat menghubungi beberapa rakan bekas pelajar sekolah berasrama sebelum ini. Dan mereka tidak menolak hakikat bahawa kejadian buli berlaku, pelajar junior dipukul, tetapi tidak mendatangkan kecederaan parah dan tidak pula dirakamkan berikutan kekangan teknologi. Lalu tidak tersebar kepada masyarakat. Saudara, baru-baru ini saya dan wartawan Haris Farouk Alex ke Mukah, ke Dalat, ke Oya, Sekolah Menengah Kebangsaan Oya, untuk meninjau perkembangan kes buli yang berlaku baru-baru ini. Anda ikuti laporan yang kami sediakan. Ini ada had dia, macam buli main tangan tu tak patut lah. Macam main pukul-pukul pakai barang tu dah tak patut lah. Tu bukan buli nama, itu mencari gaduh lah. Kerajaan boleh melancarkan banyak program untuk ajar mereka tentang kes buli ini. The best way to address it, I suppose, would be education. Now, if the problem happens to be the parents, then of course parents should be encouraged to play a more active role in the upbringing of the children. They should know where the children are, where they're spending their time. Kalau ikutkan zaman dulu, ada juga buli tu, tapi cuma benda tu dia tak ada macam isu tau, macam senyap. Dalam je, orang dalam je lah tahu. Tapi macam sekarang ni, dia orang ada akses pakai kamera kan, telefon semua kan. So dia orang tangkap gambar tu, so dia orang hantar ke YouTube. So jadi semua orang tu jadi bahan umum, semua orang tahu. 360 terbang ke Sibu, Sarawak 6 Mac lalu. Dari Sibu saya ke Mukah menggunakan jalan darat. Jarak antara Sibu dan Mukah 143 km sahaja. Bagaimanapun, perjalanan menggunakan kenderaan kecil seperti ini mengambil masa hampir 4 jam. Berikutan 52 km daripada jalan ini sedang dalam proses dinaik taraf. Saya kemudian ke Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Oya Dalat dan dihampiri sekumpulan pelajar tingkatan 1 meluahkan kegusaran mereka berhubung kes buli berlaku. Kamu tengok tu, kamu rasa apa? Ha? Dapat tidur. Tak dapat tidur? Malu. Malu? Malu sebab apa? Sebab sekolah apa? Sekolah apa? Sekolah Oya. Ha. Nampak ganas lah. Tapi sebelum ni tak pernah jadi kan? Ya. Berikut antara komen penduduk Dalat. Dia rasa geram lah sebab tengok dia orang buli budak tu tak balas-balas. Tengok dia orang sepak terajang budak tu. Rasa tak fair lah dekat budak seorang lawan ramai-ramai kan. Dalat ni pekan kecil saja. Jadi selepas kes buli ni seluruh Malaysia tahu mana Dalat kan. Tapi kita tak maulah sebab ni kes yang tak bagus. Jadi sebagai seorang bapa, saya harap tak ada lagi kes yang seperti ini akan berlaku pada masa akan datang. Anak kita pun semakin besar, mungkin akan bersekolah di sekolah ni kan. Jadi harap tak akan berulang lagi lah. Bagi mengetahui perkembangan kes buli disiarkan di YouTube sebelum ini, bersama David, saya berkunjung ke rumah mangsa
10 km dari SMK Oya di Kampung Penat. Ibu mangsa Zaitun Upeng, 45 tahun, berkongsi pandangan. Dengar cerita tu dari siapa? Tu semua kawan dia sekolah tu. Kawannya apa bagi tahu? Kawannya cakap apa? Cakap dia pukul orang. Dia kena pukul. Dia kena pukul tu. Lepas tu ibunya apa rasa dalam hati? Rasa menangis. Nangis? Menurut Zaitun, 9 pelajar berusia antara 15 dan 18 tahun terbabit disahkan membuli anaknya. Memohon maaf 5 Mac lalu. Zukiman Sami kesal biarpun adiknya didakwa mencuri telefon bimbit, tindakan pelajar terbabit menjatuhkan hukuman sendiri dianggap keterlaluan. Sekolah. Apabila dia dituduh mencuri, dia orang tidak boleh report balai dulu, report cegur dulu. Pergi jumpa pengawas, ketua, semua jumpa dia orang dulu. Okey. Baru lepas tu dapat dia orang report balai polis. Bukannya nak pukul macam ni. Ini sudah kes besar, sudah kes dera sudah. Dia menuntut hukuman lebih berat dijatuhkan kepada pelajar membuli adiknya, bukan sekadar dikantung sekolah antara 7 dan 14 sehari sahaja. Adik kamu dipukul dan kemudian orang yang pukul tu datang minta maaf macam tu saja, kamu puas hati kah? Saya rasa tidak puas hati lah. Sepatutnya dia orang dibuang sekolah terus. Menurut mangsa 15 tahun, dia dipukul dalam 2 kejadian berasingan di ruang tamu asrama sekolah pada 9 dan 16 Februari lalu. Bagaimanapun, laporan polis hanya dibuat seminggu kemudian selepas dia menjalani pemeriksaan fizikal di Hospital Dalat. Panggil kamu pergi bilik dia. Ya. Lepas tu, apa jadi? Mereka tanya, lepas tu mereka tubuk Mereka tanya kamu apa? pasal handphone. Okey. Kemudian kamu tak mengakulah. Saya mengaku. Okey. Lepas tu mereka tumbuk. Sewaktu ditemui, dia mendakwa masih merasa sakit di bahagian belakang sebab akibat ditendang berulang kali. Berapa kali kena tendang? Kes buli terbabit disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiksaan. Menurut Ketua Polis Daerah Dalat, DSP Martin Khoo, laporan dibuat keluarga mangsa tidak ditarik balik. Justru kertas siasatan akan dihantar kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Wartawan pelatih 360 Muhammad Nur Fikri bertemu Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa Guru PIBG Malaysia, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan, merakam kenyataan beliau berhubung kes buli di kalangan pelajar sekolah. Ini yang kita tidak mahu, seolah-olah semacam ada satu budaya di kalangan pelajar-pelajar yang lebih lama ini nak menunjukkan dia mempunyai kuasa. Dia agaknya satu semacam kegemaran dan atau satu semacam budaya baginya untuk menunjukkan dia lebih kuat, lebih berkuasa terhadap pelajar-pelajar yang lain. Keruntuhan moral dan disiplin pelajar dikatakan antaranya berpunca daripada kelalaian ibu bapa. Apakah ibu bapa tidak ada peranan langsung selepas memanjangkan tugas anak-anak itu di sekolah? Ini perlu kita fikir bersama. Saya rasa kita perlu mengingatkan diri kita, ibu bapa dan penjaga, tidak lepas tanggungjawabnya disiplinkan anak-anak atau murid-murid yang berkenaan selepas dia di sekolah. Berikut pendirian Majlis Permuafakatan PIBG Malaysia. PIBG perlu kita ingat ialah persatuan. Persatuan ibu bapa dan guru. Bukan persatuan ibu bapa bantai guru. Saya mencadangkan PIBG mestilah sebagai penggerak insan bistari dan gemilang. PIBG. Sebagai penggerak. Jadi dia tidak boleh tunggu
mengikut order dan tentu mesti ada perancangan. Sekarang ini saya lihat sebab PIBG tidak proaktif, hanya menunggu arahan daripada pengetua atau guru besar atau official untuk menjalankan tugas. Molekul perlindungan aktif Castrol melekat pada enjin motosikal. Ia sentiasa bersedia melindungi enjin dalam apa jua keadaan tunggangan. Castrol aktif dengan molekul perlindungan aktif. Ia bukan sekadar pelincing, ia kejuruteraan berdalih. This Dragon Ball, I take my vengeance upon heroes. We have to find the Dragon Balls before the eclipse. Let's go. This year, the legend comes to life in the movie event of the year, Dragon Ball Evolution. Hey! Kenapa? Nyamuklah. Gunakan Shieldtox Liquid baru. Hanya pasangkannya untuk perlindungan sehingga 60 malam daripada nyamuk Aedes. Shieldtox Liquid baru. Perlindungan sehingga 60 malam daripada nyamuk Aedes. Drypers Dry Pants baru. Semua mahu, semua mampu. Dengan kekeringan 3 cara yang unik untuk kekeringan berpanjangan. Drypers Dry Pants, anda mampu miliki kualitinya. Selamat datang ke McDonald's. Boleh saya ambil pesanan? Halo? Halo? Boleh saya ambil pesanan? 2 double cheeseburger McValue meal? Kini setiap hari 12 tengah hari hingga 3 petang McValue Lunch. Hidangan hebat yang sama anda gemari. Hanya RM5.95. Saudara 360 dipancarkan secara langsung dari Studio B Sri Pentas Bandar Utama. Terima kasih kerana terus sudi menyokong kami. Kadang amat sukar untuk mencari garis pemisah di antara kejadian buli dan gaduh di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Apapun, dalam kedua-dua kes terbabit ada mangsa yang tercedera parah dan berkemungkinan mati atau meninggal dunia. Justru sudah pasti dalam hal ini, ada keluarga, ibu, ayah, adik-beradik bakal menanggung duka tidak berkesudahan. Dan saudara, itu antara intipati laporan kedua 360 malam ini. Dan anda semua saksikan. Di Subang Jaya, Selangor, Noras Liza bertemu Hazman Hussein, 25 tahun, bekas penuntut sekolah berasrama penuh. Dia mendakwa pernah dibuli dan membuli sewaktu di sekolah menengah. Masa saya dibuli, saya amat takut untuk melaporkan kepada guru disebabkan takut benda tu berulang balik lah. Tapi akhirnya memang benda tu akan berulang lah. Dan semasa di belasah, senior sendiri akan cakap lah, jika kita lapor pada guru memang kita akan kena balik. Buli ni bukan konsep setakat pukul saja, tapi melibatkan macam pau duit and then menjadi orang suruhan. Peristiwa hitam 7 tahun lalu terpahat segar diingatan.